Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Okey, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita tentang bab 8 iaitu keradioaktifan. Jadi terlebih dahulu cikgu mahu pelajar semua merujuk kepada buku teks sains masing-masing pada halaman 232. Terlebih dahulu hari ini kita akan berbincang tentang subtopik 8.1 iaitu sejarah penemuan keradioaktifan. Okey, baik. Jadi mari kita sama-sama lihat siapakah ahli sains ataupun tokoh-tokoh yang telah berjaya menemukan keradioaktifan. Okey, jadi yang pertama kat sini kita ada seorang ahli fizik berbangsa Jerman iaitu Wilhelm Conrad Röntgen. Okey. Jadi pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Röntgen ni dia telah berjaya menemukan sinar X secara tidak sengaja. Jadi apa yang beliau buat ketika itu, sebenarnya beliau sedang mengkaji sinar elektrik menggunakan tiub sinar katod. Lepas tu Röntgen ni dia menemui satu sinaran elektromagnet yang kemudiannya diberi nama sinar X. Jadi sinar X ni dia lebih kurang sama macam sinar tampak, macam sinar daripada lampu kita ni, sinar yang boleh nampak, tetapi ada satu perbezaan ciri yang sangat ketara pada sinar X ni, di mana sinar X ni dia memiliki satu sifat, dia boleh menembusi kebanyakan bahan, termasuklah tisu-tisu badan kita. Dan membolehkan kita untuk melihat tulang dan juga logam. Jadi hasil pertama Röntgen ialah macam dapat kita tengok ni adalah gambar foto sinar X tangan isteri beliau. So ni adalah tulang isteri beliau. Tulang tangan. Dan yang nampak hitam gelap ni adalah cincin yang dipakai oleh isteri beliau. Jadi kejayaan Wilhelm Conrad Röntgen ni telah membolehkan beliau dianugerahkan dengan hadiah Nobel bagi bidang fizik pada tahun 1901 untuk menghargai sumbangan dia dalam menemukan sinar X, di mana pada hari ini sinar X ni banyak digunakan dalam bidang perubatan. Sinar X ni digunakan di hospital untuk menghasilkan foto tulang bagi membolehkan para doktor mengesan tulang yang patah dan juga retak. Baik, sekarang cikgu mahu anda semua merujuk kepada halaman 233. Kita ada seorang lagi tokoh iaitu Antoine Henri Becquerel, seorang ahli fizik berbangsa Perancis. Pada tahun 1896, Antoine ni dia telah menjadi orang yang pertama menemukan keradioaktifan. Sebenarnya Antoine Henri Becquerel ni dia ada menghadiri sesi pembentangan kertas kerja oleh Röntgen tu tadi dan dia berminat. Kemudian dia rasa heranlah kenapa kajian dia tidak dapat nak menghasilkan sinar X sama macam Röntgen. Jadi Becquerel ni dia telah menggantikan bahan yang dikaji itu dengan menggunakan sebatian uranium. Dan bila dia gunakan uranium, Becquerel ni telah berjaya menghasilkan satu pancaran yang boleh menghitamkan pelat fotografi, termasuk dalam keadaan yang gelap secara tidak sengaja. Jadi pancaran ini juga dikesan memiliki ciri-ciri pengayunan. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut apakah itu pengayunan. Dan disebabkan oleh penemuan Antoine Henri Becquerel ni, beliau juga telah dianugerahkan dengan hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903. Dan pancaran yang ditemui ini tidak sama seperti sinar X. Kalau kita tengok pada gambar ni, ini adalah nukleus. Ini adalah nukleus uranium. Di mana bila nukleus uranium ni mereput, maka dia akan membebaskan satu pancaran yang dipanggil sebagai zarah alfa. Jadi
Daripada sinilah bermulanya penemuan keradioaktifan. Okey, kemudian kita ada sepasang suami isteri yang mana kedua-duanya merupakan saintis dari Poland, iaitu Marie Curie dan juga Pierre Curie. Jadi pada penghujung tahun 1897, Marie dan juga suaminya Pierre Curie ini telah berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunannya dan bukan melalui kesan fotografi seperti yang telah dilakukan oleh Henry Becquerel tadi. Sebenarnya Marie dan Pierre Curie ini dia berminat meneruskan kajian Becquerel dan daripada kajian ini mereka telah berjaya mengekstrak dua lagi elemen radioaktif dari biji uranium, iaitu polonium dan juga radium. Dan Marie Curie ini merupakan wanita tunggal yang pernah menerima dua hadiah Nobel, iaitu hadiah Nobel dalam bidang fizik pada 1903 dan hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1911. Jadi penemuan Marie dan juga Pierre Curie ini sebenarnya telah banyak membantu kehidupan kita pada hari ini. Di mana sejak penemuan radium tu tadi, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Termasuklah bidang perubatan untuk mengubat ataupun merawat penyakit kanser. Namun begitu, Marie Curie ini dia meninggal dunia sewaktu usianya 67 tahun kerana dia menghidap penyakit yang disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Jadi inilah sedikit sebanyak sejarah penemuan keradioaktifan. Kita ada 3 orang tokoh kat sini, iaitu pertama Wilhelm Conrad Röntgen yang telah menemukan sinar X. Dan yang kedua ialah Antoine Henry Becquerel yang telah berjaya menemukan keradioaktifan. Dan yang ketiga iaitu pasangan suami isteri Marie dan Pierre Curie yang telah berjaya menemukan polonium dan juga radium. Termasuklah juga pancaran gamma yang telah kita banyak guna pada hari ini. Seterusnya kita akan membincangkan tentang keradioaktifan, tapi terlebih dahulu kita hendaklah memahami apakah yang dimaksudkan dengan bahan radioaktif. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan radioaktif? Jadi bahan radioaktif ni ialah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Kalau anda masih ingat lagi, semasa di tingkatan 1, anda pernah belajar tentang atom. Dan kita dapati dalam atom ni ada 3 lagi zarah subatom, iaitu proton, cas positif, elektron yang bercas negatif dan juga neutron yang tidak bercas. Maka kita tahu nukleus ni terdiri daripada cas, proton, proton yang bercas positif dan juga neutron yang tidak bercas yang diikat bersama oleh satu daya yang kuat dan ia akan menjadikan nukleus itu stabil. Tapi ada ketikanya sesetengah nukleus atom tu tidak stabil. Jadi di sini kita faham bahan radioaktif ni adalah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Kalau unsur tu memiliki nukleus yang stabil, dia bukanlah bahan radioaktif. Jelas? Maka keradioaktifan pula bermaksud proses perebutan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Kenapa dia mereput? Kenapa nukleus itu tadi, nukleus yang tidak stabil itu dia mereput? Kerana dia nak jadi stabil. Untuk dia stabilkan diri dia, maka dia akan mereput dan ketika dia mereput tu dia akan memancarkan sinaran radioaktif. Dan sinaran radioaktif ni tadi terdiri daripada 3 jenis.
iaitu pertama ialah zarah alfa ataupun kita kenali juga sebagai sinar alfa, dan ini adalah simbol bagi alfa. Dan yang kedua adalah zarah beta, okey, iaitu sinar beta. Okey, dan yang ketiga adalah sinar gamma. Dan ini adalah simbol bagi sinar gamma. Okey, setakat ni jelas? Okey, baik, kita akan tengok contoh di sini. Okey, di mana kita akan perhatikan perebutan nukleus uranium-238. Ini adalah nukleus bagi uranium-238 yang memiliki 92 proton dan juga 146 neutron. Okey, jadi apabila uranium-238 ini mereput secara rawak, okey, maka hasil perebutan tadi kita akan dapat thorium-234. Dan kalau kita perhatikan pada thorium-234 ni, okay, bilangan protonnya telah berkurang kepada 90 dan neutronnya adalah 144. Okay, yang tadi 92 proton, 146 neutron. Okay, dan juga dia akan membebaskan satu nukleus helium. Okay, yang terdiri daripada 2 proton dan juga 2 neutron, di mana nukleus helium ini juga kita kenali sebagai zarah alfa. Okay, yang mana tadi zarah alfa ni merupakan salah satu sinaran radioaktif yang dihasilkan oleh nukleus yang tidak stabil. Okay, nukleus tidak stabil yang mereput secara rawak dan spontan. Kemudian, thorium-234 ni tadi, masih lagi belum stabil. Maka apa yang berlaku, thorium-234 ini akan mereput secara rawat dan spontan, dan dia akan menghasilkan protactinium-234, di mana pada kali ini satu elektron telah dibebaskan. Hasil perebutan thorium tadi kita dapat protactinium-234 ni yang terdiri daripada 91 proton, 143 neutron dan juga satu elektron dibebaskan. So elektron ni kita tahu dia bercas negatif. Jadi zarah beta nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Zarah beta ni sebenarnya dia adalah bercas negatif. Kemudian kita tengok satu lagi contoh sinaran radioaktif, iaitu kita tengok apa yang berlaku kepada perebutan nukleus kobalt-60. Jadi kita ada kobalt-60, kat sini dia tandakan dengan star untuk memberitahu kita bahawa nukleus kobalt ini adalah tidak stabil. Maka apa yang berlaku? Perebutan nukleus yang tidak stabil ni, perebutan kobalt-60 ni akan menghasilkan satu sinaran radioaktif yang dikenali sebagai sinar gamma. Di mana dekat sini kita tengok kobalt-60 yang telah terhasil selepas perebutan secara rawak ni adalah lebih stabil. Tapi kalau kita tengok dekat sini, bilangan proton dan bilangan neutronnya adalah sama seperti sebelum. Jadi nanti kita akan belajar dan kita akan dapati bahawa sinar gamma ni dia tidak bercas seperti zarah beta dan zarah alfa. Jadi sekarang kita faham bahawa perebutan radioaktif ni ialah satu proses yang rawak dan spontan, iaitu di mana nukleus yang tidak stabil dia akan memancarkan sinaran radioaktif sehinggalah nukleus tu tadi menjadi lebih stabil. Dan tadi kita dah belajar ada 3 jenis sinaran radioaktif yang dibebaskan, iaitu zarah alfa, zarah beta dan juga sinar gamma. Dan kat sini kita ada contoh-contoh unsur radioaktif yang memiliki nukleus yang tidak stabil dan dia mereput secara spontan dengan memancarkan sinar radioaktif, termasuklah karbon 14, radon 222, thorium 234 dan juga uranium 238. Jadi setakat ini sahaja terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk lakukan ulang kaji dan bertanyalah kepada guru anda untuk maklumat yang lebih lanjut. Sekian saja. Terima kasih.